الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا
يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا
أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis yang ke-6 daripada kitab Riyadhus Salihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil 'asharatil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Daripada Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Qala, kata beliau, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi aku, menziarahi aku, ya'uduni, menziarahi aku pada tahun haji wida. Min waja'in ishtaddabi, kerana kesakitan yang kena kepada aku. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya telah sampai kepada aku daripada kesakitan sebagaimana yang kamu tengok. Wa ana dzu malin, sedangkan aku ni orang yang kaya, yang punya harta. Wala yarisuni illa banatun li, dan aku tidak mewarisi aku melainkan seorang anak perempuan bagi aku. Afa atasaddaqu bi sulusai malin, adakah aku perlu bersedekah dengan 2/3 harta aku? Qala la, Nabi kata tidak. Qultu fasyatru, bagaimana kalau separuh? Ya Rasulullah. Faqala, yani faqala Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, "La, tidak." Qultu fasulusu ya Rasulullah. Maka kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah. Qala, Nabi kata as-sulusu. 1/3. Wasulusu katsirun, dan 1/3 itu banyak. Au kabirun. Annaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Bahawa kamu, kalau kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan 'alatan, fuqara, miskin, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pula kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya kamu tidaklah kamu memberi nafkah dengan nafkah yang kamu niatkan dengannya, bihadza tabtaghi biha ay bihadhihi nafaqah wajhallah, yang kamu niatkan dengan nafkah ini akan wajah Allah, kerana Allah, ikhlas kerana Allah, illa, melainkan ujirta 'alaiha, kamu diberi ganjaran ke atasnya, hadhihi nafaqah, hatta, sehingga ganjaran nafkah itu pun ma taj'alu, yakni apa yang kamu berikan fi fimra'atik, apa yang kamu berikan ke dalam mulut isteri kamu. Maknanya memberi nafkah kepada keluarga isteri itu pun dikira satu ibadah yang bernilai, diambil kira di sisi Allah Ta'ala. Qala faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, sebab sekarang ni, ketika ni tahun Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada' maknanya ketika masuk ke Mekah, berlakunya Hajjatul Wada', haji wada', lalu beliau sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit. Lalu dia kata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Adakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabat aku? Yani adakah aku akan ditinggalkan di Mekah sebab aku sakit? Lalu Nabi kata, qala innaka lan tukhallafa. Sesungguhnya kamu ni tidak akan ditinggalkan. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajah Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Dia kata sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan. Maka kamu akan buat amalan yang mana kamu menuntut dengan amalan ini wajah Allah. Wajah Allah, ikhlas kerana Allah, illa izdatta bihi, melainkan kamu akan ditambahkan dengan amalan ini darjat dan kedudukan. Wala'allaka an tukhallafa, dan boleh jadi kamu juga akan ditinggalkan, tapi kamu tidak ditinggalkan sia-sia. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga beberapa kaum ni akan ambil manfaat dengan kamu, wa yudarra bika akharun, dan setengah yang lain akan mendapat mudarat disebabkan kamu, yakni kaum-kaum kufar. Dan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ni hidup panjang sehingga beliau hidup sampai kepada pembukaan Iraq. Maknanya ramai umat-umat yang Islam di tangan beliau, dan musuh-musuh Islam yang mendapat mudarat disebabkan beliau. Ini di antara mughayyabat, perkara-perkara gaib yang Nabi SAW bagi tahu. Sebab apa yang Nabi bagi tahu itu terjadi. Beliau sakit, tapi beliau sembuh kembali dan umurnya masih lagi panjang. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, atmim li ashabi, ini sempurnakan pahala sahabat-sahabat aku pada hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kamu pusingkan mereka ke belakang. Maknanya jangan kamu jadikan mereka orang-orang yang berpaling ke belakang kembali. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah, tapi yang rugi itu adalah Sa'd bin Khawlah. Sebab beliau tidak ikut serta berhijrah ke Madinah, dan dikatakan beliau ikut tapi beliau balik ke Mekah dan mati di Mekah. Yarsilahu, Nabi bersedih terhadap Sa'ad bin Khawlah. Yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah, kerana beliau
mati di Mekah. Muttafaqun alaih. Baik. Lughatul hadis asyatru an-nisfu. Tazar tatruk. Tatruk. Nah, jangan kamu tinggalkan. Alatan fuqara. Wahiduhu a'ilun. Alatan jamak bagi a'ilun. Fakir fuqara. Yatakaffafuna an-nas yas'alunahum ma fi akufihim. Yakni bertanya-tanya kepada manusia apa yang ada pada tangan mereka. Ukhallafu ba'da ashabi a'utraku fi Makkah ba'dan sirafihim anha an Makkah. Adakah aku ditinggalkan di Mekah selepas daripada mereka kembali ke Madinah? Yang tafa'u bika hadza min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabat. Jadi ini hadzal qaul min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang ghaib, perkara ghaib. Waqad fataha Sa'dul Iraqa. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia membuka Iraq. Fahtadda ala yadaihi aqwamun fantafa'u. Maka mendapat hidayah, mendapat petunjuklah di atas tangan beliau ni. Disebabkan beliau aqwamun, ramai daripada manusia fantafa'u, dan mereka mengambil manfaat daripada beliau. Wa qatala ala yadaihi wa qutila ala yadaihi, dan dibunuh di atas tangan dia ni kuffarun fakhasiru, ramai daripada puak-puak kafir, fakhasiru, maka mereka rugi. Amdi yakni atmim, sempurnakan. Al-ba'is man ishtaddat hajatuhu wa ishtadda huznuhu, orang yang tersangat kuat hajatnya dan tersangat kuat sedihnya. Wa munasabatu zikri hadza inda Sa'd bin Abi Waqqas, dan munasabah menyebut hadzal qaul inda Sa'd bin Abi Waqqas, hal Sa'ad bin Khawlah ni tiba-tiba Nabi sebut. Sebab apa? Munasabahnya sebab apa? Sebab tatyibu qalbihi, supaya nak menenangkan, menceriakan hati beliau, biqabuli hijratihi, dengan hijrahnya diterima, wa itmamihi, dan sempurna. Yarsi lahu, maknanya tidak seperti Sa'ad bin Khawlah. Tidak seperti Sa'ad bin Khawlah yang dinyatakan tadilah. Beliau kembali semula ke Mekah setelah datang ke Madinah. Yarsi lahu yahzunu lahu wa yatawajja'u min ajlihi. Nabi bersedih dan juga terasa duka cita kerana beliau, kerana Sa'ad bin Khawlah. Qauluhu lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah yarsilahu sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, yani mudraj min kalamir rawi. Maknanya terselit apa dia kalam rawi lah. Kalam rawi maknanya ini adalah kata-kata perawi yang masuk sekali dalam matan. Wa Sa'du hadza qila aslama, dan Sa'ad yang dikatakan ini aslama, memeluk Islam, walam yuhajir min Makkah, dan beliau tidak berhijrah daripada Mekah, tetap saja di Mekah, beliau tidak ke Madinah. Fakana bu'suhu, maka kerugiannya itu min adami hijratihi, adalah kerana beliau tidak berhijrah. Wa qila hajara, tapi dikatakan hajara, beliau berhijrah. Wa syahida badran, dan beliau menyertai peperangan Badar. Summan sarafa ila Makkah wa mata biha, tapi kemudian kembali ke Mekah dan matinya di Mekah. Fayakunu bu'suhu li suquti hijratihi, maka kerugiannya itu kerana gugur hijrahnya, tak sempurna. Li'annahu raja'a ila Makkah, kerana beliau kembali ke Mekah mukhtaran, dalam keadaan beliau pilih. Wa mata biha bi Makkah, dan matinya di Mekah. Wa qila hajara ila al-habsyatil hijrata tsaniyata, dan kata qilnya beliau berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Wa syahida badran, dan beliau menyertai peperangan Badar. Wa ghairuha wa tuwfiya bi Makkah fi hajjatil wada'i, dan beliau meninggal di Mekah pada hajjatil wada'. Wa sababu bu'sihi, dan sebab kepada buks kerugiannya ala hadza, dan sebab kerugiannya itu adalah mautuhu fi Makkah wa fawatul ajril
kamili lahu fil hijrati wal gharbatu an watanihi. Jadi sebab kepada kerugiannya berdasarkan kata-kata ini alama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun alama qala rawi mautuhu, matinya di Mekah dan luput pahala yang sempurna baginya dalam hijrah dan juga pahala berada jauh daripada tempat tinggal tanah asalnya, sebab berhijrah kemudian terasing daripada watan tanah air itu merupakan pahala yang besar, kerana hijrah itu adalah untuk memartabatkan agama Islam dalam keadaan hati merindukan tanah airnya sendiri. Afadal hadisu yajuzu zikrul maradi li gharadin sahihin. Diharuskan menyebut kesakitan. Maknanya bukannya kita kata sebut aku ni sakit ni sebab mengeluh ujian yang disebabkan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, bukan. Tapi di sini harus disebut keluhan kesakitan itu kerana gharad yang sahih. Aku sakit ni sebab nak nyatakan ubat. Sebab kalau orang tak tahu kita sakit, kalau kita tak bagi tahu kita sakit, bagaimana orang nak tahu kita sakit dan ubat apa yang nak diberi? Min hawi mudawatin. Tak. Daripada contohnya kerana daripada seumpama nak berubat. Au du'a'i rajulin salihin. Kadang-kadang mungkin ada dalam kalangan kita sembunyikan kesakitan kita. Kita tak cerita kepada orang lain, bahkan kita bersabar ujian yang ditimpa oleh kita. Iaitu yang lebih baik. Kita bersabar, kita berubat pun tak sebar kepada orang lain lah. Tapi kalau kita nak minta doa daripada orang lain, kita bagi tahu kan. Syekh kata saya ni sakit sekian. Mungkin Tuan Syekh boleh tolong doakan kepada saya. Dia tak cerita kepada orang lain, tapi dia cerita kepada orang yang dia nak minta doa. Jadi bila orang ni tahu sakit dia seperti apa sakit dia, ya Allah, dah kita mungkin akan timbul kesebelah dan kita akan berdoa kepada dia. Ibahatu jam'il mali min wajhi halalin wala yu'addu dzalika minal kanzi. Harus menghimpunkan harta dengan cara yang halal, kerana itu tidak dikira seolah-olah mengumpul harta yang sia-sia. Idza kana sahibuhu yuaddi haqqahu. Apabila sahibnya, tuan punya harta itu menunaikan hak dia lah, haqqal mal. Maknanya dia keluarkan zakat, dia bagi nafkah dan sebagainya. Tapi kalau dia tak keluarkan zakat dan tidak bagi hak dia, maka ini tidak diharuskan. Ini dikira orang yang tamak kepada harta. As-sadaqatu awil wasiyatu fi maradi mautin la tajuzu bi aksara minat sulusi illa bi ijazatil warasati. Sedekah ataupun wasiat ketika sakit nak bawa kepada mati, tidak dibolehkan lebih daripada 1/3. Maknanya seseorang yang nak mati, bila dia kata aku wasiatkan harta aku ni, semua bagi kepada si fulan bin si fulan. Bila dia mati, bukan semua harta itu yang diberikan, tapi hanya lulus 1/3 sahaja. 1/3 sahaja. Sebab wasiat hanya lulus 1/3. Illa bi ijazatil warasati. Melainkan semua saudara mara dia itu membenarkan. Yusabul insanu ala amalihi biniyatihi. Dibalaskan seseorang manusia itu ke atas amalan dia berdasarkan niat dia. Wal infaqu 'alal 'iyali fihi ajrun idza qasada al insanu bihi wajhallahi ta'ala. Memberi infak nafkah kepada keluarga itu fihi ajrun, yani fi hadzal infaqi ajrun, ada pahala yang besar. Idza qasada al insanu bihi wajhallahi ta'ala, bila seseorang manusia mengqasadkan dengannya bihadzal infaq wajah Allah Ta'ala, kita bagi kepada keluarga kita, isteri kita, anak kita, itu pun dikira pahala. Mungkin kadang-kadang kita terasa bagi kepada masjid, bagi kepada orang-orang sekitar, bagi kepada orang miskin, itu ada pahala. Tapi anak kita sendiri, kita tidak rasa macam itu. Tak, sebenarnya itu juga pahala bagi kita. Itu juga pahala. Maknanya kita ini sedekah.
dan nafkah kepada keluarga dan anak-anak kita. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah Abdir Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah Abdur Rahman bin Sakhr, nama sebenar beliau lah, nama asal bagi Abu Hurairah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad, jisim-jisim kamu dan tidak kepada rupa-rupa kamu, tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Lughatul hadis, la yanzuru ila ajsamikum ay la yusibukum 'alaiha 'alal ajsam. Allah Ta'ala tidak memberi pahala berdasarkan jisim tubuh kamu. Kamu cantik ke, kamu berhias lebih pada orang lain ke, tapi itu bukan tempat dikira balasan pahalanya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil perkara tersebut adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat yang ke-37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Ini dalil kepada apa yang dinyatakan. Maksudnya ialah, dan bukanlah harta benda kamu dan tidak juga anak pinak kamu yang mendampingkan kamu di sisi kami walau sedikit pun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Afadal hadisu al-isabatu 'alal a'mali takunu biman 'aqada 'alaiha al-qalbu minal ikhlasi wa sidqin niyyati. Pembalasan pahala itu, pembalasan ke atas amalan itu, takunu biman 'aqada 'alaiha al-qalbu, disebabkan apa yang terikat oleh hati, mana apa yang ada dalam hati daripada ikhlas dan benarnya niat seseorang. Al-i'tina'u bihalil qalbi wa tashihu maqasidil qalbi wa tathhirul qalbi min kulli wasfin madhmumin yamqatahu Allah. Yani kita perlu ambil berat dengan keadaan hati kita dan membenarkan maksud hati, betul niat. Kita kata betul niat dan membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang mazmum, yang dicela, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarihi. Ambil berat dengan membersihkan hati itu didahulukan daripada amalan-amalan anggota. Maknanya, kalau kita jaga amalan anggota kitanya setara tu, kan? Dengan baiknya setara tu, amalan hati kena lebih lagi. Lianna amalal qalbi musahhihun lil a'mali syar'iyyati, kerana amalan hati itu yang mentashihkan amal-amal syar'iyyah. Maknanya kalau semaya lama sekalipun, semaya sunat banyak sekalipun, semaya sunat lama sekalipun, tetapi kalau hatinya tidak ikhlas, maka pahalanya tidak ada. Maka amalan hati itulah yang memberi keputusan sama ada amal syari'iyah yang zahir ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Baik. Hadis yang ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Lughatul hadis, su'ila as-sa'ilu, ditanya Rasulullah, yakni yang bertanya itu ialah Lahiq bin Damrah al-Bahili.
hamiyah anfaqatan wa ghiratan wa muhamatan an ashiratihi. Yani siapa yang berjihad kerana nak mempertahankan keluarga dia. Ria'an, yang kedua riya. Mura'atan liyaran nasu qitalahu. Yang ini nak menunjuk-nunjuk bahawasanya dia ni berperang, berjihad. Kalimatullah dinullah. Barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal uliya, yani liyakuna dinullah. Afadal hadithu annal a'mala innama yu'taddu biha. Yu'taddu biha, yani bil indallah yu'taddu bihadhil a'mal indallahi bihasabin niyyatis salihati. Sesungguhnya amalan-amalan itu diberi balasan terhadap amalan-amalan tersebut di sisi Allah mengikut niat, mengikut keadaan niat yang baik. Wa annal fadlal warida fil mujahidin innama yukhassu biman qatala li'i'la'i kalimatillah. Dan kelebihan yang warid pada mujahidin bagi orang berjihad hanya dikhususkan bagi mereka yang berperang di jalan Allah kerana nak mengangkat kalimah Allah. Maknanya yang kita sebut kelebihan mereka yang berjihad, kelebihan sekian, boleh bagi syafaat dan sebagainya. Itu bagi mereka yang mati di jalan Allah berjihad dalam keadaan ikhlas. Maka mereka yang berperang dengan riak dan nak tunjuk berani, maka ini tidak mendapat ganjaran yang dikhususkan bagi mereka yang berjihad. Walakin tetapi walaupun begitu la yamna'u hadza, tidaklah perkara ini menegah. Maknanya kalau begitu orang yang mati syahid yang sebenar-benarnya sajalah yang kita kena muamalahkan dengan mereka tu, dengan orang yang mati sebagaimana orang mati syahid. Sebab orang mati syahid ni tidak boleh dimandi, tidak boleh dikafan, hanya ditanam saja. Maknanya zahirnya mereka yang mati di medan peperangan sebab berperang, maka muamalahnya muamalah syahid semuanya. Tetapi niat mereka kita serahkan kepada Allah. Walakin la yamna'u hadza min muamalatil qatili. Tapi perkara ini tidaklah menegah muamalah orang yang dibunuh fil ma'rikati di medan peperangan muamalah tasyahid dengan muamalah mereka yang mati syahid. Fala yusalu wala yukfanu wala yusalla alaihi bal yudfanu. Tidak disemayangkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, bahkan yudfanu, disimpan sahaja, ditanam sahaja, dikuburkan sahaja. Wa amrun niyyati wal qasdi matrukun ilallahi subhanahu. Dan niat dan qasad mereka itu ditinggalkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ni dulu untuk pagi ni. Kita baca sampai hadis yang ke-8, insya-Allah. Kita sambung pada pagi esok. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim kepada sahabat-sahabat dan penonton semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa kulla syai'in a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.